Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Saudara-saudari dalam Yesus Kudus, hari ini adalah hari yang keempat dalam minggu ini, di mana kita akan merenungi khotbah di atas gunung untuk kali keempat. Ayat suci yang kita pilih untuk pagi ini adalah kitab Matius bab 5 ayat ke-6, di mana Yesus kata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, memang kita berasa begitu hairan sekali apa yang Yesus kata dalam sepanjang khotbah di atas gunung. Khasnya dalam 8 bahagia yang Yesus Kristus kata. Yang pertama yang kita ketahui, Yesus Kristus ingin kita memperingati satu pengetahuan, satu kesedaran yang tidak kita boleh lupa. Tiap-tiap saat kita perlu ketahui, berbahagialah orang yang sedar bahawa mereka memerlukan Allah. Apabila kita sombong, kita tidak perlu Allah. Apabila kita rasa diri sendiri sangat pandai, kita tidak akan berdoa kepada Allah. Tetapi apabila kita tahu kita dicipta oleh Tuhan dari tanah, kita memang seorang yang begitu lemah, kita akan serah diri kepada Tuhan. Bukan lagi dengan daya bijak sili, bukan dengan daya diri, bukan dengan strategi diri, tetapi kita akan rujuk kepada Tuhan. Bukan saja kita memerlukan satu pengetahuan, kita sedar bahawa diri sendiri memerlukan Allah, kita akan memperolehi bahagia, dan juga kita menikmati pemerintahan Tuhan Yesus Kristus dalam jiwa kita. Kalau Tuhan Yesus bersama kita, kita akan menikmati hati yang tenang. Kita memperolehi rahmat daripada Tuhan, memperoleh kepandaian, kecerdasan dari Yesus. Saudara-saudari,
Kita dalam khotbah hari yang kedua, renungan hari yang kedua, kita kata berbahagialah orang yang sedih hati. Kamu kata yang sangat luar biasa. Orang gembira mana kita sedih hati. Tetapi Yesus kata kita perlu ada perasaan yang sedih hati khasnya untuk dosa diri. Mungkin kesusahan diri. Dengan meninggal dunia oleh kawan ataupun orang yang dekati kita. Memang kita sedih hati. Tapi kita kalau datang kepada Yesus, kita akan memperoleh bahagia. Dan juga kita akan menikmati penghiburan Yesus. Saudara-saudari, ada banyak masa kita lupa sedih hati. Apabila kita lihat kesilapan orang lain. Mungkin kita ketawa bukan sedih hati. Apabila kita lihat kelemahan diri, dosa kita diri sendiri, tidak kesal sendiri, tetapi kita masih memuaskan. Itulah kesusahan, inilah kesilapan, inilah masalah. Tetapi apabila kita ada kesilapan, ada dosa, ada kelemahan, kita begitu sedih sekali. Dan kesedihan itu adalah bahagia. Akan membawa kamu gembira Yesus Kristus. Di mana kamu akan dapat. Dan kamu akan memperolehi nikmat, memperolehi hibur daripada Kristus Yesus. Sebab kamu memperolehi ampunan daripada Kristus Yesus. Mempunyai satu hati yang tenang, begitu bahagia. Dan jiwa akan diberkati dengan berkat yang sebenar. Saudara-saudari, dalam hari yang ketiga, kita sudah ada satu tekad. Satu keputusan. Kita sedar diri memerlukan Allah. Kita tahu diri sendiri ada banyak kesilapan. Aku diri sendiri sedih hati. Dan kita akan memperolehi penghiburan daripada Kristus. Dan kita buat satu keputusan. Janganlah kita sombong lagi. Janganlah kita pandai-pandai diri. Sekarang kita rendah hati. Kita lemah lembut. Orang cakap kita salah. Orang cakap kita tidak pandai. Orang cakap kita tidak boleh. Kita tidak pandang, tendang balik kita. Kita serah kepada Tuhan. Cepat-cepat kita serah diri kepada Tuhan. Menjadi seorang yang lemah, yang lembut. Yesus kata, guna pisau akan mati di bawah pisau. Murid dia beraja. Murid dia hendak bunuh orang punya telinga. Hendak potong orang punya telinga. Yesus kata, jangan buat sedemikian. Kamu dengan cara duniawi kamu akan mati. Pada hari ini kita sama-sama merenung satu tema yang sangat penting. Yaitu berbahagialah. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jiwanya akan dimuaskan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Oh Tuhan Bapa di surga, ada banyak masa kita lapar, kita haus. Air makanan. Ada kala kita lupa kita perlu haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Kita dipuaskan dengan dosa. Kita dipuaskan dengan bendaan dunia ini. Kita dipuaskan dengan fikiran diri. Tetapi Tuhan kita harus, kita perlu dapat kepadamu. Supaya kita boleh menjumpai kebenaran-Mu pada pagi ini. Kita boleh mengetahui akan firman-Mu, kebenaran-Mu. Supaya jiwa kita menjadi satu jiwa yang bukan lapar dan haus dengan bendaan. Tetapi haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Akan firman-Mu, akan kehendak-Mu, akan perintah-Mu. Oh ampun, ampunlah dosa di mana di masa yang lalu. Banyak masa. Sentiasa kita lupa akan kebenaran. Kita tidak membaca Alkitab secara serius. Tidak berdoa dengan hati yang murni. Tidak beribadah dengan hati yang hendak mengetahui firman. Tidak begitu ingin bersekutuan dengan jemaat Tuhan. Tidak begitu bersaksi kepada Tuhan. Bersaksi kepada orang yang belum percaya Kristus. Ampunlah dosa kita. Bantulah kita sedar akan firman. Dengan nama Kristus Yesus kita berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari, adakah pernah kamu haus? Saya ada berasa haus apabila saya kurang air. Saya masih ingat apabila kalau hari sebelum itu saya kurang meminum. Pada pagi itu saya punya mulut akan menjadi kering. Saya akan cepat-cepat hendak minum. Kalau tidak saya begitu berasa haus dan perasaan haus itu memang tidak disukai. Saudara-saudari, adakah kamu juga berasa lapar?
Adakah pernah kamu lapar tetapi tidak ada makanan untuk makan? Adakah kamu lapar sampai kamu tidak boleh berbuat apa-apa saja? Saya ada pengalaman sentiasa berasa lapar apabila saya berasa tidak cukup makan. Bukan apa, saya sudah gemuk sekarang hendak dengan karunia Tuhan hendak menjaga kesihatan. Tidak boleh semenguk, gemuk terlalu gemuk. Saya masih ingat Oktober 2022 saya punya berat lebih kurang 86. Pada masa rakaman hari ini iaitu 13 Mac saya punya 2023 apabila saya rakan ini saya punya berat ada turun 4 kilo, 5 kilo. Itu ada kudu ada lebih baik lagi sikit untuk kesihatan. Tetapi yang paling baik ialah 20 kilogram, iaitu 66. Itu barulah yang paling baik. Saudara-saudari, apa yang saya kata? Kalau kita haus, kita lapar, mungkin untuk orang gemuk tak ada hal. Tapi untuk masa yang biasa memang kita perlu makan. Kita perlu minum untuk kesihatan badan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita boleh berasa dipuaskan dalam segi rohani. Apabila kita haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Kita lapar dan haus, kita boleh berdoa dengan puasa. Apabila kita hilangkan, kita biar diri lapar dari segi badan, biar kita haus dari segi badan. Seketika masa yang diizinkan oleh doktor, kita boleh mengalami satu kemuasan dari Tuhan Yesus. Saya masih ingat masa remaja, kita belajar berdoa dan puasa. Kita macam boleh fokus lebih dalam doa. Dalam masa ini saya pun belajar. Tahun ini gereja Metodis Siong Tau di atas kerja Roh Kudus dan juga pimpinan pendeta bertanggungjawab Reverend Wong Linki. Beliau menggalakkan kita membuat puasa dan doa Wesley, iaitu selepas makan malam kita tidak makan lagi sampai jam 3 petang hari esok iaitu Jumaat kita baru buka puasa. Saudara-saudara saya pun belajar, ada kala berjaya, ada kala kalah. Tapi masih dalam perjalanan untuk menjadi seorang yang mau lapar dan haus di hadapan Tuhan. Mau memperolehi kemuasan daripada Tuhan. Sebab saya tahu orang yang hidup bukan hanya dengan sekadar makanan benaan. Tetapi kita perlukan apa yang dicakap oleh firman oleh Kristus Yesus. Oleh Tuhan diri sendiri. Saudara-saudari, adakah kamu memperolehi kemuasan apabila kamu doa dan puasa? Yesus Kristus kata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Satu cara yang paling baik untuk kita ialah kita belajar puasa dan doa. Puasa dan doa kita belajar bersama-sama. Kita belajar untuk memperolehi kepuasan dari segi rohani. Saudara-saudari, Yesus Kristus amat cintai kita, amat kasihi kita. Di sini dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 2, kita lihat begitu haus dan lapar akan penulis Mazmur terhadap Tuhan. Dia kata apa? Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus. Tiada berair. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita lihat sebagai seorang penulis Mazmur. Mereka disentuh oleh Roh Kudus. Mereka punya hati haus kepada Tuhan. Adakah kamu sangat haus untuk balik ke gereja sepanjang masa MCO? Semasa MCO kita tidak boleh pergi ke gereja. Hati kita sangat renungi, sangat lindungi masa kita boleh bersekutuan,
boleh bersama-sama sembah Tuhan, boleh datang beribadat bersama, menyertai kebaktian. Dalam MCO kita tidak dapat, kita hanya boleh menjalankan ibadat secara talian, tetapi bukan secara fizikal. Kita rindu pergi ke gereja. Masa itu sangat indah. Kita boleh macam dekati Tuhan. Saudara-saudari, bukan saja dalam MCO lah, tetapi dalam tiap-tiap hari, marilah kita ada satu hati untuk dekati Tuhan. Saya tidak ada masa untuk mendekati Tuhan. Kalau tidak, hati saya macam tidak diisi. Saudara-saudari, saya masih ingat apabila saya masih dalam sekolah rendah, apabila saya tidak dapat pergi ke persekutuan, hati saya memang tidak senang. Saya fikir mesti setiap minggu saya mesti pergi persekutuan. Setiap minggu saya mesti pergi beribadat. Saudara-saudari, bilakah masa kita sudah tidak lagi haus, tidak lagi lapar akan ibadat, akan kebenaran Tuhan? Saudara-saudari, biarlah kita belajar sekali lagi. Adakah kamu kalau tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, kamu fikir sendiri tidak senang? Adakah kamu haus dan juga lapar? Saudara-saudara, mungkin tidak lagi. Doa ada, okey. Tidak doa pun tak apa. Ada baca Alkitab boleh, tidak baca Alkitab pun tak apa. Tetapi sampai kamu kalau ada haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, kamu akan meringati diri sebagai satu disiplin dalam jiwa kamu. Belajar firman Tuhan. Membaca Alkitab. Menyelidiki Alkitab. Sekarang ada YouTube, banyak YouTube. Boleh saya belajar firman Tuhan. Saya sekarang boleh buka museum untuk saya berdoa. Saudara-saudari, biarlah kita mencari Tuhan. Satu hati untuk diisi oleh Tuhan. Kalau hati kita tidak diisi oleh Tuhan, senang saja kita diisi dengan benda yang lain. Kita lihat botol air. Kalau botol ini tidak diisi dengan air, dia akan diisi dengan angin. Jadi jiwa kita kalau tidak diisi oleh kasih Yesus, maka kita akan diisi oleh dosa. Jadi biarlah kita berwaspada, berhati-hati, hati kita dan jiwa kita sama akan kita haus dan lapar akan Tuhan diri sendiri. Sebab Tuhan sendiri adalah kebenaran dan juga firman Tuhan. Saudara-saudari, ada satu ahli filosofer. Dia dipanggil apa? Blaise Pascal. Dia hidup dalam tahun 1623 sampai 1662. Walaupun dia tidak hidup panjang, tetapi dia memberitahu kepada kita. Dia kata, dia mentafsirkan dalam jiwa kita, Tuhan macam akan buat satu vakum dalam hati kita. Ada satu tempat, ada lubang kosong. Hanya Yesus Kristus boleh memuaskan, memenuhi. Yesus Kristus kata apa? Dia kata, kalau pencuri datang adalah untuk melompat, mencuri dan juga membunuh. Tetapi saya adalah gembala baik. Saya datang adalah untuk kita semua jemaat, dan bukan saja datang, saya akan membeli kehidupan. Dan bukan saja kehidupan, tetapi kehidupan yang limpah. Kita lihat banyak orang selepas percaya Yesus Kristus, jiwa memang berlainan. Dahulu kala saya masih ingat, saya di dalam gereja Metodis Taipei. Saya mengajar kelas ya, Evangelical Explosion Class, iaitu Krus Super Injilan. Di mana saya jumpa lebih daripada 20 sampai 30 orang, lebih kurang 30 orang. Mereka memberitahu saya akan saksi bagaimana mereka menjadi seorang Kristian. Wah, dahulu kala ada seorang dia memberi saksi sebelum dia percaya Kristus. Dia ada perhubungan luar daripada perkahwinan. Selain daripada isteri, dia masih ada girlfriend. Isteri dia luka hati, anaknya tidak gembira. Tetapi selepas dia haus dan lapar akan kebenaran Yesus, jiwa dia diberkati. Dia dimuaskan oleh firman Tuhan. Dia dapat, dia tidak lagi ada girlfriend. Dia sama-sama dengan keluarga dengan dia. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang lapar dan juga haus akan kebenaran, sebab dia akan dimuaskan. Dia akan jauhi daripada dosa. Saudara-saudari, amat perlulah Yesus Kristus dalam jiwa kita. Saudara-saudari, ada seorang ahli teologi yang terkenal sekali dipanggil Augustine of Hippo. Beliau berakhir
lahir pada tahun 354 sampai 430. Dia kata hati kita tidak dapat tenang, tidak dapat tenang, tidak dapat tenang sampai kita ada Tuhan dalam jiwa. Tuhan yang dirujukan ialah Tuhan Yesus Kudus. Saudara-saudari, adakah hati kamu berasa kosong? Walaupun mungkin kamu ada wang, tetapi kemiskinan kamu adalah hanya ada wang. Kamu tidak ada hubungan yang baik dan rapat dengan pasangan kamu. Kamu tidak ada hubungan yang baik dengan anak kamu. Tiada hubungan yang baik dengan kawan kamu. Diri sendiri berasa tidak ada makna dalam jiwa. Biarlah kita datang kepada Kristus Yesus. Kita lapar dan haus akan Yesus Kristus. Haus dan lapar akan kebenaran Yesus Kristus. Dan biarlah Kristus Yesus pimpin kita satu langkah demi satu langkah. Jiwa kita akan diberkati. Jiwa kita akan berubah. Jiwa kita akan ditaubatkan. Puji, syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, dalam perjalanan penyelamatan saya di Gereja Metodis Mean, inilah Gereja Metodis Mean sekarang. Dahulu kala tidak sedemikian. Selepas saya menyertai gereja, saya sangat hangus dan lapar untuk menyertai pelbagai persekutuan dan juga ibadat. Saudara-saudari, saya masih ingat dalam satu kamp remaja, gereja kita pergi ke gereja Metodis di Batunia. Pada ketika itu, saya masih ingat adalah tahun 1990, yaitu umur 14 saya pada ketika itulah. Pada masa itu, dalam kamp remaja itu, rasa saya sangat haus dan lapar. Perasaan macam ada kekosongan dalam saya. Maksudnya hati saya macam ada emosi yang begitu rendah. Macam tidak gembira, tidak bahagia. Saya datang kepada pastor saya yang dipanggil Pastor Yang Hua Chen. Pastor Yang Hua Chen sekarang sudah menjadi Reverend yang kelama. Tahu kala apabila dia melayani kita, sebenarnya dia berlayan sebagai pastor in charge dalam dalam gereja Metodis Batunia. Di mana saya beritahu Pastor Yang Hua Chen, saya beritahu hati saya tidak tenang. Hati saya tidak gembira. Dan dia bawa saya doa. Lagi doa. Lagi nyanyi lagu pujian. Doa. Lagu. Doa. Puji. Doa puji. Wah, dalam lagu itu dia kata, Yesus Kudus adalah kawan yang bersama saya. Walaupun dalam dunia ini susah. Oh, hati saya tenang sekali. Hati saya tenang sekali. Kehausan, kelaparan macam dipuaskan. Puji Tuhan. Selepas saya keluar daripada tempat ibadat itu, hati saya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan rasa bahagia. Dan hati saya macam ada air daripada hati saya. Memang itu satu pengalaman yang ajaklah untuk saya. Tiada yang berlaku lagi. Saya berasa ada air beralir dari hati. Dan sejak itu, tingkatan 1, tingkatan 2, saya berdoa kuat-kuat. 1 jam, 2 jam, saya pun berasa biasa. Saya sangat haus dan lapar kebenaran. Itulah masa saat saya belajar bagaimana doa. Saya boleh kata sekarang macam ada tidak begitu semangat dalam doa. Tetapi saya imbau balik, saya mau seperti dahulu. Saya mendisiplinkan diri sendiri sekurang-kurangnya 30 minit untuk berdoa. Tetapi saya pernah termaya kurang-kurang 1 jam. Saya masih dalam proses pembelajaran. Marilah kita doa 1 jam. Mungkin ada kala tidak dapat, tapi apabila kita ada disiplin diri, kita boleh buat. Saya masih ingat dalam 2019, 18, 20, 21, saya dapat buat. 4 tahun itu saya bersama dengan jemaat. 1 jam doa. 2022, 2023, saya masih ada kala boleh buat, ada kala tidak boleh buat. Tapi saya masih mau haus dan lapar kebenaran Tuhan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sebab dalam firman Tuhan kata apa? Kita dicipta untuk perbuatan yang baik. Kita bukan hanya memperolehi penyelamatan untuk pergi ke surga pada satu hari ambil pasport saja. Yang penting adalah apabila kita masih di dunia ini, kita haus dan lapar akan kebenaran Tuhan,
Dan Tuhan akan menggunakan kita, jiwa kita akan tidak sama lagi. Seperti kita lihat, seorang yang pendek sekali, Yesus datang menjumpai dia. Dia kata kepada saudara itu, Zakheus, hari ini saya akan pergi ke rumah kamu. Penyelamatan datang ke kamu. Jiwa diubati. Betul? Jiwa diberkati. Dahulu dia sangat kosong hati sebab tidak ada kawan. Semua orang tidak suka dia. Haus dan lapar dalam jiwa dia. Tetapi sekarang diisi dengan sepenuhnya. Dimuaskan dengan sepenuhnya sebab Kristus di dalam jiwa dia. Saudara-saudari, adakah kamu kekosongan hati? Kamu berasa tidak ada makna, tidak begitu lapar haus. Biarlah kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memuaskan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Kerana jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di surga akan mengampuni juga kamu. Kita berasa begitu kosong. Kita berasa begitu haus. Mungkin kita berasa diri sendiri berdosa. Tetapi Yesus Kristus hendak memaafkan kamu. Kalau kamu fikir diri sendiri ada salah kepada orang lain, marilah kita maafkan orang lain dan juga meminta maaf daripada orang lain. Saudara-saudari, dalam gereja kita ada kursus keakilan, di mana kita mengajar lebih kurang 18 bab tentang ajaran asas dalam gereja Kristian. Kita belajar apa itu Alkitab. Apa dimaksud kepada Tuhan Tritunggal? Siapakah Yesus? Siapakah Roh Kudus? Apa itu maksud gereja? Apa maksudnya sejarah gereja? Apa dia maksud kehidupan sebagai seorang Kristian? Bagaimanakah pendapatan dan pengurusan gereja Metodis? Apakah disiplin dan tanggungjawab kita, kewajiban kita sebagai seorang ahli? Ahli yang sertai memang saya lihat mereka sangat haus dan lapar akan kebenaran. Saya puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari juga kita dalam gereja, kita ada kumpulan ibu-ibu. Ini satu kumpulan yang kecil. Tapi saya lihat mereka mau mengetahui lebih banyak lagi. Mereka haus dan lapar akan kebenaran. Kita juga ada persekutuan muda-mudi. Mereka juga haus dan lapar dalam persekutuan. Saudara-saudari, biarlah kita tidak henti bertemuan dalam Kristus. Sebab dalam buku Ibrani, dia kata, janganlah kita henti. Kalau kita henti, kita akan menjadi satu kebiasaan. Tetapi biarlah kita sentiasa menyertai, sentiasa diisi, dipuaskan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Oh, saudara-saudari, biarlah kita datang kepada Tuhan. Kita boleh bercakap satu sama lain. Marilah kita berkongsi pengalaman. Marilah kita ada berasa kita memerlukan kawan dalam Kristus Yesus. Dan juga mengambil berat. Haus dan juga lapar akan kebenaran Tuhan. Kita akan membaca Alkitab. Dalam gereja Metodis Yongtau, kita garakkan seseorang boleh menghabiskan bacaan Alkitab dalam 4 tahun. Inilah kita punya rujukan untuk bahasa Malaysia 2023, 2024. Lagi kita ada 2025 dan 2026. Setiap hari kita ada buat, kita juga cik. Saudara-saudari, dalam Yesus Kristus kita diberkati. Dalam Yesus Kristus kehausan, kelaparan itu diisi. Oh, kita puji Tuhan. Marilah kita datang pada Kristus. Marilah kita datang ke gereja. Sebab dalam gereja kita boleh menyampaikan firman Tuhan. Kita boleh memperkenalkan lebih dalam tentang Tuhan Yesus. Dan kita boleh berdoa bersama mengalami persedaan Tuhan. Kita boleh ada persekutuan. Kita boleh ada bimbingan, section bimbingan untuk membantu kamu memberi tunjukkan dari segi firman dan kebenaran. Dan jiwa kita diberkati, dimuaskan. Semoga Tuhan memberkati kesemua. Marilah kita berdoa bersama. Oh Tuhan, pimpinlah langkah. Kita tidak lagi rela untuk berjalan sendiri. Semoga firman-Mu berkati jiwa kita. Tunjukkan halan tuju di dalam jiwa di hadapan kita. Kita puji Tuhan sebab melalui firman-Mu, kita tahu kita perlu haus dan lapar akan firman-Mu. Melalui penyertaan dalam pertemuan ibadat, persekutuan,
khusus baca Alkitab, doa. Dan kita pun perlu diri sendiri rajinnya membaca Alkitab, berdoa dan juga bersaksi kepada orang yang belum percaya Kristus. Semoga Tuhan berkati semua yang mengikuti saluran Bangkit SCS. Dengan nama Kristus Yesus kita berdoa. Amin. Puji Tuhan. Renungan hari keempat. Bangkitlah SCSC. Akhir pada saat ini. Semoga Tuhan berkatimu. Dan kita jumpa lagi esok pagi. Semoga Tuhan berkati.